Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak akan bertolak ansur dalam usaha membersihkan Malaysia dan menyelamatkan bangsa daripada tindakan individu yang merompak kekayaan negara. Anwar berkata, beliau mengarahkan kerajaan supaya menyelamatkan negara daripada pemimpin-pemimpin yang mengayakan diri dengan merompak harta kekayaan negeri. Itu tekad saya, senang susah saya hadapi. Kalau nak jatuhkan kerana saya lawan rasuah, silakan, tetapi saya tidak akan bertolak ansur daripada bersihkan negara ini dan selamatkan bangsa kita dan negara kita daripada tindakan orang yang merompak kekayaan negara. Bukan sedikit, dan ini termasuk pimpinan yang ada dalam kerajaan, baik menteri dalam kalangan kerajaan negeri, Exco, kena ingat, saya arah SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, ambil tindakan kepada siapa sahaja yang melakukan rasuah, terutama setelah kita bagi amaran. Dia buat lagi, katanya ketika berucap melancarkan program Semarak Tambun Cinta Al-Quran dan menghadiri majlis berbuka puasa di Masjid Al-Ittihadiyah di sini pada Isnin. Anwar berkata beliau tidak terlibat dalam kes mahkamah melibatkan bekas Menteri Besar Polis Datuk Seri Azlan Man. Apabila kita ambil tindakan melawan rasuah, kita zalim, bukan saya ambil tindakan saudara. Ini yang paling akhir mantan Menteri Besar Polis. Saya bukan siasat, bukan saya buat laporan ke SPRM atau polis, katanya. Azlan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session di Kanggar Perlis pada Isnin terhadap 5 pertuduhan berkaitan tuntutan palsu bagi kemudahan cuti seberang laut berjumlah lebih RM1.18 juta antara 2013 dan 2017. Sementara itu, Anwar memberi contoh bahawa Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN juga perlu mengutip cukai termasuk individu yang kaya dalam usaha menyelamatkan negara daripada kehilangan hasil. Lembaga Hasil Dalam Negeri kutip cukai daripada semua. Ini kalau dia itu orang kaya berbilion-bilion harta, dia tak bayar cukai. Kalau bayar, dia bayar sikit. Yang orang biasa kena bayar cukai seperti biasa mengikut ketetapan. Inilah yang harus kita betulkan. Jadi saya sebut perkara ini kerana apa kaitan dengan Ramadan? Ramadan ini disiplin diri, soal nilai, soal akhlak yang saya ungkapkan sebagai madani, katanya. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Jamal Muhammad Yunus membidas siasatan Lembaga Disiplin Parti terhadapnya kerana didakwa merasuah 12 perwakilan untuk mengundinya dalam pemilihan parti bulan lepas. Ini berlaku selepas Jamal dilaporkan diberikan surat tunjuk sebab oleh Lembaga Disiplin Parti kerana dikatakan melakukan perbuatan rasuah dan rasuah politik dengan memberi RM1.000 kepada perwakilan daripada beberapa cawangan pada 17 Mac. Bercakap kepada Malaysia Kini hari ini, Jamal mengesahkan bahawa Lembaga Disiplin Parti telah memanggilnya untuk menjelaskan perkara itu Rabu ini. Bagaimanapun dia menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang dilemparkan kepadanya mengatakan bahawa ia adalah fitnah daripada pihak tertentu yang tewas dalam pilihan raya. Dalam pemilihan parti, ia adalah pergaduhan antara saya dan bekas Menteri Besar Selangor, Kir Toyo. Sudah tentu ada pihak yang kalah dan tidak berpuas hati dengan kemenangan saya. Saya tidak mahu petik nama, tetapi ini daripada mereka yang tidak berpuas hati dengan keputusan pemilihan parti, katanya. Dalam usaha untuk membersihkan namanya, Jamal berkata sidang media akan diadakan selepas berjumpa dengan Lembaga Disiplin Parti. Dalam pemilihan UMNO baru-baru ini, Jamal mengekalkan jawatannya sebagai Ketua Bahagian Sungai Besar menewaskan Kir dengan majoriti 119 undi. Terdahulu, Utusan Malaysia melaporkan Jamal dikatakan telah melanggar peruntukan perlembagaan UMNO dan Kod Etika Ahli UMNO dan boleh dihukum di bawah pasal 20.9. Laporan itu memetik surat yang ditandatangani oleh pengurusi Lembaga Disiplin UMNO, Muhammad Hafarizam Harun bertarikh 6 April dan mengatakan bahawa perwakilan yang dikatakan disogok itu juga diarah bersumpah untuk mengundi Jamal dalam pemilihan dalam parti. Perwakilan itu dikatakan terdiri daripada 5 cawangan parti, Parit Sungai Haji Dorani, Parit 3 Jalan Lama, Sungai Limau, Simpang 3 Loji dan Pekan Pasir Panjang. Selain wang tunai yang ditawarkan, surat itu mendakwa perwakilan turut diberikan beg yang mengandungi lanyard perwakilan, cai dan kad jemputan yang boleh ditukar wang tunai berjumlah RM2.000 jika Jamal memenangi pilihan raya. Cai biasanya berfungsi sebagai panduan pengundian yang dikeluarkan oleh pasukan yang bertanding.
Zuraida Kamarudin memohon mahkamah supaya secara rasmi mengiktirafnya sebagai Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM berikutan perebutan kuasa antara kepimpinannya yang berlarutan. Bekas Presiden Parti itu memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 24 Mac. Zuraida dan 10 anggota yang lain dipecat daripada PBM pada Disember tahun lalu apabila parti itu mengumumkan barisan kepimpinan barunya di bawah Presiden Larry pada Februari tahun ini. Menurut kertas kausa yang dilihat Malaysia kini, Zuraida memohon beberapa pengisytiharan daripada mahkamah, antaranya bahawa keputusan responden pendaftar pertubuhan ROS mengekalkan Larry sebagai Presiden Parti adalah tidak sah dan tidak munasabah. Bekas ahli Parlimen Ampang itu juga memohon perintah Mandamus untuk memaksa ROS mendaftar dan mengiktirafnya sebagai Presiden PBM berkuat kuasa mulai 7 Oktober tahun lepas. Menerusi afidavit sokongannya bertarik 22 Mac, Zuraida berhujah bahawa Larry membuat kenyataan semasa Perhimpunan Agung Parti pada 1 Oktober tahun lepas bahawa dia bersetuju akan ada peralihan kuasa dalam kepimpinan PBM untuk melantiknya sebagai Presiden Parti. Zuraida mendakwa ini berikutan PBM memerlukan seorang tokoh yang lebih besar untuk membawa perubahan positif dalam parti. Zuraida yang juga bekas ahli PKR dan Bersatu mendakwa dia menerima surat daripada PBM bertarik 15 Oktober tahun lepas yang memaklumkan ROS mengenai pelantikannya sebagai Presiden Parti. Bagaimanapun dia mendakwa bahawa dia kemudian menerima surat daripada PBM pada 19 Disember tahun lepas dan Larry mengisytiharkan dirinya sendiri sebagai Presiden Parti dan telah menggantung keahlian partinya serta melayangkan surat tunjuk sebab untuk dibalas Zuraida dalam tempoh 7 hari. Zuraida berkata dakwaan itu adalah kerana mempersoalkan jawatan Presiden Parti yang dipegang ahli Parlimen Julau itu dan mengelirukan ahli parti lain dengan meminta mereka memberikan kenyataan bersama bahawa Larry adalah Presiden Parti. Dia juga mendakwa tindakan Larry adalah tidak sah kerana peruntukan yang digunakan untuk menggantung keahliannya adalah kuasa dan hanya mampu dimiliki oleh Presiden Parti dan Larry ketika membuat keputusan itu bukan lagi Presiden Parti. Selanjutnya, Zuraida mendakwa bahawa dia tidak menjawab surat itu kerana dia tidak menganggap tindakan Larry sebagai sah di bawah perlembagaan parti. Zuraida mendakwa dia mendapat tahu dia dipecat daripada PBM melalui penerbitan akhbar berbahasa Inggeris The Star bertarik 27 Disember yang melaporkan dia disingkirkan daripada keahlian parti. Bagaimanapun dia menegaskan bahawa dia tidak pernah ada bila-bila masa material menerima apa-apa notis surat dan atau dimaklumkan oleh PBM mengenai pemecatannya itu. Zuraida mendakwa ROS tidak pernah memaklumkan kepadanya atau PBM bahawa pendaftar pertubuhan itu akan mengekalkan Larry sebagai Presiden Parti dalam senarai ahli jawatan kuasa parti yang dimilikinya. Dia mendakwa ROS gagal menggambarkan pelantikannya sebagai Presiden PBM pada senarai ahli jawatan kuasa parti dalam rekod pendaftar. Dia mendakwa kegagalan ROS itu memastikan kandungan surat itu bertarik 15 Oktober tahun lepas telah menyebabkan dia dipecat daripada parti secara tidak mengikut perlembagaan. Zuraida mendakwa sebagai Presiden PBM dan ahli majlis tertinggi parti, dia hanya boleh dipecat melalui undian sekurang-kurangnya 2/3 daripada perwakilan yang menghadiri Perhimpunan Agung Parti mengikut perkara 14 perlembagaan PBM. Kegagalan dan atau kecuaian responden telah membolehkan PBM untuk memecat saya secara tidak berperlembagaan yang secara langsung mengakibatkan kerosakan teruk kepada imej dan kerja politik saya, katanya. Ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Zuraida Muhammad Asmir Asrof mengesahkan permohonan kebenaran semakan kehakiman itu akan dibicarakan di hadapan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur esok. Malaysia kini telah cuba menghubungi wakil undang-undang ROS berhubung perkara itu. Zuraida meninggalkan PKR untuk menyertai Bersatu pada 2020 dalam langkah Sheraton yang menggulingkan pentadbiran PH dan menaikkan kerajaan yang diterajui PN. Bagaimanapun pada pertengahan tahun lalu, dia meninggalkan Bersatu untuk menyertai PBM.